Seni bina rumah Melayu tradisional. Rumah kayu atau rumah kampung pada suatu masa dulu boleh dikatakan tidak asing bagi orang Melayu. Tapi dengan urbanisasi penduduk kini, ramai anak-anak Melayu yang tidak lagi mengenal apakah ciri bentuk sebenarnya rumah kayu tradisional maupun caranya dibangun tanpa paku. Sebelum kedatangan pengaruh luar dan telunjuk modern, penduduk asal Melayu dan orang asli di semenanjung tanah Melayu dan Sumatera serta kaum bumi putra pribumi lain di Borneo dan bahagian lain di alam Melayu telah mempunyai sistem perumahan yang canggih, cantik dan serasi dengan gaya hidup dan alam sekitar. Manakala orang Melayu dan orang asli di semenanjung, Sumatera dan pulau-pulau lain biasanya membina rumah sebuah ala banglo yang didiami oleh sekeluarga besar, sesetengah suku kaum di Borneo lebih gemar kepada konsep rumah panjang yang memuatkan seluruh kampung, yakni setiap keluarga menghuni satu bahagian seperti rumah pangsa yang dideretkan sebelah menyebelah, dengan anjung terbuka di hadapan, dipanggil ruai di Sarawak, yang menyambungkan semua unit menjadi sebuah bangunan panjang. Bentuk bumbung seperti V terbalik diperkenalkan. Pada pertemuan di sebelah puncak tutup bumbungnya dipisahkan oleh banir yang dipanggil tulang Prabu. Bentuk bumbung ini dikenali juga dengan bumbung lipat kajang atau bumbung panjang. Selepas kedatangan penjajah Belanda dan Inggris, rumah berubah bentuk kepada bentuk limas atau bumbung Belanda. Selaras dengan perubahan dan perkembangan teknologi, kaidah membina rumah juga berubah. Di peringkat awal, sistem mendirikan rumah hanya dengan cara diikat dan tarahan tanggam. Sistem tebok kemudiannya diperkenalkan. Begitu juga penggunaan paku kayu yang dikenali juga dengan pemeting untuk menguatkan persediaan rangka rumah. Tiang rumah berbentuk bulat dan rotan atau akar digunakan untuk menguatkan persendian. Tarahan tanggam dibuat untuk mengejakkan persendian, seterusnya tiang bersegi dan ditebuk untuk laluan kayu rasuk dan alang serta dibaji. Penggunaan alat seperti ketam, gergaji dan alat tebok menebuk membolehkan lantai dan dinding rumah yang lebih baik bagi menggantikan balak kayu yang digergaji. Penggunaan papan untuk dinding dan lantai diperkenalkan untuk menguat dan merapi rumah. Susunan sambung menyambung untuk dinding yang dikenali dengan sambungan tindih kasih dan sambung berlidah telah memperlihatkan susunan dinding secara melintang, menegak dan juga menyerong. Pengaruh seni bina rumah Melayu tradisional. Pengaruh kebudayaan luar khususnya daripada kepulauan Melayu seperti Patani, Aceh, Minangkabau, Jawa, Bugis, Riau, Jambi, dan Bajau telah mempengaruhi seni bina dan reka bentuk rumah Melayu. Maka lahirlah rumah berbentuk Minangkabau, Bugis dan lain-lain. Kedatangan penjajah barat, khususnya Belanda dan Inggris telah menyebabkan rumah Melayu berubah. Bentuk daripada rumah bumbung panjang kepada rumah limas yaitu berbeza pada kedudukan bumbungnya. Dikatakan semua negeri di Malaysia, rumah Melayu tradisional terdiri dari rumah bumbung panjang, tetapi selepas kedatangan penjajah ia berubah bentuk kepada bentuk limas atau bumbung Belanda. Jenis-jenis rumah Melayu. Johor, rumah potong Belanda atau rumah limas. Di Kedah dan Peris, rumah Melayu yang berbumbung panjang dikenali dengan rumah serambi Kedah atau kadangkala dipanggil rumah panjang sahaja. Di Melaka rumah bumbung panjang juga dikenali dengan rumah serambi Melaka dan terbahagi kepada rumah tiang 12 dan rumah tiang 16. Di Pulau Pinang dan seberang Perai, rumah berbumbung panjang ini dipengaruhi oleh seni bina rumah panjang di Melaka. Di Terengganu, terdapat dua jenis rumah bumbung panjang yaitu rumah tiang 12 dan rumah bujang. Di Kelantan, terdapat dua jenis rumah bumbung panjang yaitu rumah tiang 12 dan rumah bujang. Di Selangor dan wilayah persekutuan, rumah bumbung panjang dipengaruhi oleh seni bina rumah bumbung panjang di Melaka dan Negeri Sembilan. Di Perak, rumah bumbung panjang dikenali dengan rumah kutai dan rumah potong Patani. Keunikan seni bina rumah Melayu tradisional. Rumah Melayu tradisional merupakan suatu aset yang berharga untuk dipelihara seni binanya untuk generasi akan datang. Ini karena rumah Melayu tradisional mempunyai banyak keistimewaan yang belum tentu terdapat pada rumah mode masa kini.
Masyarakat Melayu yang terkenal dengan sifat kreatif, telah membina rumah Melayu dengan mengaitkan reka bentuk seni bina dengan faktor alam sekitar. Halaman rumah dipenuhi dengan tanaman seperti pokok kelapa, pokok serai, pokok kunyit serta beberapa jenis tanaman lain yang memberi sumber makanan kepada penghuni, memberi suatu panorama yang menarik pada rumah Melayu tradisional. Ruang dalaman rumah dipisahkan dengan beberapa bahagian mengikut keperluan dan kepenggunaannya serta menitik beratkan agama dalam susunatur. Ruang tersebut seperti rumah ibu tempat melayan tetamu lelaki dan ruang tengah untuk tetamu perempuan. Hiasan pada setiap rumah Melayu tradisional pula banyak melambangkan identitas rumah itu sendiri. Seni ukiran yang menarik yang diilhamkan dari motif flora menggambarkan rumah Melayu tradisional ini tidak dapat dipisahkan dengan alam. Keunikan dan keindahan ukiran kayu pada bahagian-bahagian tertentu rumah Melayu tradisional menambah lagi nilai estetik seni binanya. Kebanyakan masyarakat Melayu dahulu kala sedikit sebanyak berkemahiran mengukir yang diwarisi turun-temurun. Kelebihan itu digunakan dalam menghias seni bina rumah Melayu ini. Baik, setakat itu sahaja video dari kami. Kepada penonton video ini, admin ingin merakamkan ribuan terima kasih dan jangan lupa subscribe YouTube channel Hafizan Muhammad Production dan like videonya.